Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita dah masuk ke topik baru unit 8 iaitu bahan. Kamu boleh buka muka surat 141 dalam buku teks. Kita akan fokus kepada bahagian sumber asas bahan. Buku teks muka surat 142. Jadi, pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. Kita akan melihat pelbagai objek dan kita nak tahu apakah sumber asas yang digunakan untuk membuat objek tersebut. Baiklah, terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Objek tersebut diperbuat daripada pelbagai sumber asas seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Sumber asas ni bermaksud sebelum dibuat objek itu, apa yang kita guna untuk buat dia, okey, sebelum terhasilnya sesuatu objek. Baik, kita lihat sumber asas yang pertama. Sumber asas yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Contohnya pokok getah. Pokok getah akan diproses untuk menjadi getah dalam bentuk kepingan tersebut. Kemudian akan dihasilkan tayar dan sarung tangan getah daripada getah tersebut. Okey. Daripada getah boleh jadi tayar, sarung tangan getah, pemadam, macam-macam lagi. Okey, ini adalah contoh pokok getah. Okey, ini penoreh getah sedang menoreh pokok getah untuk mendapatkan susu getah. Boleh minum ke? Tak boleh. Okey. Susu getah ni nanti kemudiannya akan ditadah dalam mangkuk ni. Okey, dibiarkan menitis begini, kemudian akan dikumpulkan dan diproses pula menjadi kepingan getah. Baiklah, ini pula contoh kepingan getah yang sedang diproses. Okey, dia akan lepaskan macam tu untuk dikeringkan. Setelah itu akan adanya proses-proses lain untuk membentuk pelbagai objek yang berlainan daripada getah. Jadi seterusnya kita lihat contoh yang kedua daripada sumber asas tumbuhan iaitu pokok balak. Pokok balak akan ditebang untuk mendapatkan kayunya. Dan kemudian daripada kayu tersebut akan kita jadikan almari kayu, kerusi kayu dan pelbagai lagi perabot-perabot lain yang dihasilkan daripada kayu. Okey, ini adalah contoh penghasilan perabot kayu. Seterusnya, kita lihat contoh yang ketiga, sumber asas tumbuhan iaitu pokok kapas. Okey, akan diproses untuk diambil kapasnya, kemudian dijadikan baju, tuala dan pelbagai lagi yang boleh dihasilkan daripada kapas. Baju yang kamu pakai, baju cotton tu kan, tuala, itu daripada pokok kapas. Okey, ini adalah contoh kapas yang sedang dijadikan benang. Okey, akan ditarik halus-halus dan dijadikan benang. Daripada benang inilah kamu akan buat baju, okey, tuala. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sumber asas yang kedua iaitu haiwan. Antara contoh haiwan yang kita gunakan untuk menghasilkan objek adalah biri-biri, lembu dan ulat sutera. Biri-biri kita akan dapatkan bulu biri-biri untuk hasilkan topi bulu atau sweater. Kemudian lembu kita ambil kulit dia untuk hasilkan kasut kulit, sofa kulit. Kemudian ulat sutera daripada kokon dia. Kokon ni adalah kelongsong daripada berbenang seperti sutera. Okey, dia punya tempat kelongsong dia tu akan diambil untuk menghasilkan
tali leher sutera dan juga kain sutera. Sebab itulah kain sutera ni mahal ya. Sebab susah kita nak dapatkan kokon sutera ni. Dan kuantitinya tidaklah banyak. Baiklah, ini contoh kambing biri-biri yang diambil bulunya. Okey, kambing biri-biri ni jangan risau, tak sakit diambil bulu dia. Okey, ini adalah kokon sutera yang tadi cikgu cakap tu. Daripada kokon dia yang putih tu akan kita ambil untuk jadikan tali leher sutera dan pelbagai lagi pakaian sutera yang lain. Kemudian barangan kulit. Okey, ini tadi daripada kulit lembu kan. Ada juga haiwan-haiwan lain, tapi biasanya untuk barangan ini kita akan gunakan kulit lembu. Dihasilkan dengan penuh teliti. Seterusnya kita lihat pula sumber asas yang ketiga, iaitu petroleum. Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperoleh dari dalam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Petroleum terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey, jadi kita dah belajar petroleum ni sumber yang tidak boleh diperbaharui kan. Bila habis, dia habis. Kenapa? Sebab dia daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey, jadi daripada minyak petroleum ni kita dapat hasilkan plastik. Kita jadikan plastik dan kain sintetik untuk buat beg plastik, baju hujan, kemah, botol plastik. Okey, bahan-bahan yang dibuat daripada plastik semuanya adalah daripada minyak petroleum. Sebab itulah kita digalakkan untuk kitar semula plastik kerana amatlah sukar untuk kita dapatkan sumber asas petroleum. Okey, video ini tunjukkan mesin membuat beg plastik. Nampak plastik daripada petroleum tu akan melalui pelbagai proses untuk membuat plastik. Seterusnya kita lihat sumber asas yang keempat, iaitu batuan. Okey, daripada batuan iaitu logam dan tanah. Contohnya kita akan dapatkan bahan emas, kuprum, tanah liat dan juga pasir. Daripada emas kita akan jadikan rantai emas. Daripada bahan kuprum kita boleh hasilkan duit shilling. Kemudian tanah liat kita buat mangkuk seramik dan juga batu bata. Pasir kita akan hasilkan cermin dan juga botol kaca. Barang-barang kaca tu dihasilkan daripada pasir. Itu semua daripada sumber asas kategori batuan. Okey, batuan akan kita gunakan logam dan tanah untuk menghasilkan pelbagai objek. Seterusnya kita lihat contoh. Ini adalah penghasilan emas. Nampak tak? Begitu teliti sekali kita nak menghasilkan emas. Sebab tu emas nilainya sangat tinggi. Okey, bukan mudah untuk kita dapatkan emas daripada batuan. Kemudian kita lihat kaca. Okey, ini adalah penghasilan kaca. Diproses pada suhu yang sangat tinggi. Okey, batuan tanah tadi kan, pasir. Pada suhu yang sangat tinggi akan digunakan untuk membentuk kaca mengikut bentuk yang kita inginkan. Okey, tukang kaca akan membuatnya. Seterusnya ini pula contoh membuat peralatan seramik. Okey, barang seramik, mangkuk seramik dibentuk daripada apa? Tanah liat. Okey, dengan penuh teliti untuk menghasilkan bekas seramik. Jadi itulah saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Kita dah belajar 4 sumber asas bahan, iaitu yang pertama tumbuh-tumbuhan, yang kedua haiwan, yang ketiga petroleum, dan akhir sekali sumber asas keempat yang kita dah belajar adalah batuan. Sekian saja untuk minggu ini. Terima kasih semua.